Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kelas matematik pada kali ini kita akan pelajari cara untuk kita selesaikan soalan darab perpuluhan. Baik, mari kita lihat contoh keadaan yang pertama, iaitu sebuah botol air di bawah boleh mengisi sebanyak 1.7 liter air. Hitung jumlah isi padu air di dalam 3 buah botol yang sama. Jadi dalam soalan ni dah pun diberikan satu isi padu bagi satu botol air, iaitu 1.7 liter. Dinyatakan di sini 1.7 liter. Kemudian sekarang ni soalan ni minta kita untuk cari jika ada 3 buah botol air yang sama, berapakah isi padu dia, jumlah isi padunya. Okey, jadi dalam ayat matematiknya kita boleh tuliskan 1.7 liter darab 3, sebab kita nak cari untuk 3 buah botol yang sama. Cara untuk nak selesaikan, kita boleh bina bentuk lazim untuk darab, iaitu 1.7 darab 3. Okey, 1.7 liter lah, unit dia kat sini. Okey, kemudian kita gariskan untuk kita cari dia punya jawapan. Kita selesaikan menggunakan kaedah darab yang sama seperti darab nombor bulat, iaitu 7 darab 3 21, 1 di bawah 2 naik atas, 1 darab 3 3, tambah dengan 2 di atas ni jadi 5. Kemudian untuk kita tentukan kedudukan titik perpuluhan pada jawapan ialah dengan cara kita kira berapa kali kita lompat untuk sampai ke titik perpuluhan. Macam ini kita lompat sekali sahaja, kemudian kita dah sampai ke titik perpuluhan, bermaksud untuk jawapan pun kita lompat sekali dan kita dah pun sampai ke titik perpuluhan. Jadi jawapan kita ialah 5.1 liter. Okey, unit ni pun sama, liter. Jadi ini ialah cara untuk selesaikan darab perpuluhan. Cara untuk tentukan, yang perkara penting kita kena tahu dalam tajuk ni ialah macam mana kita nak tentukan kedudukan titik perpuluhan pada jawapan. Macam cikgu terangkan tadi, dengan cara kita lompat daripada belakang, kita lompat sampailah kita tiba di titik perpuluhan. Kalau kita lompat tu sebanyak 2 kali, jadi untuk jawapan pun kita lompat 2 kali lah. Kalau macam soalan ni kita lompat sekali saja dah sampai kat titik perpuluhan, jadi pada jawapan pun kita lompatlah sekali. Baik, seterusnya kita tengok pada contoh soalan yang kedua, iaitu berapakah jumlah panjang dalam sentimeter bagi 4 biji pemadam yang sama? Okey, dekat gambar tu kita boleh nampak panjang saya ialah 2.54 cm. Panjang pemadam tu ialah 2.54 cm. Kemudian soalan ni minta untuk kita cari bagi 4 biji pemadam yang sama. Maksudnya kat sini kita pun boleh buat ayat matematik, iaitu 2.54 cm. Kita perlu darabkan dengan 4 supaya kita dapat cari panjang 4 biji pemadam yang sama. Seperti yang cikgu maklumkan sebentar tadi, kita pun buatlah bentuk lazim 2.54 cm darabkan dengan 4. Okey, 4 tu tak ada unit lah. Kemudian kita darabkan secara biasa, iaitu 4 darab 4 16, 6, 1 naik atas, 5 darab 4 20, tambah 1 21. Jadi 1 di bawah, 2 naik atas, 2 darab 4 8, tambah 2 jadi 10. Okey, kemudian sekarang ni kita tentukan kedudukan titik perpuluhan, iaitu kita lompat daripada belakang 4 ni, kita nak tahu berapa kali dia lompat. Jadi kita kira 1 2. Okey, untuk sampai ke titik perpuluhan perlu lompat sebanyak 2 kali. Jadi pada bahagian jawapan kita buat yang sama, kita lompat 2 kali, 1 2. Kemudian kita pun sampai di tempat titik perpuluhan, iaitu
10.16 cm. Okey, ini adalah jawapannya. Kemudian kita pun boleh masukkan dalam jawapan 10.16 cm. Cm. Okey. Jadi selesai di soalan yang kedua. Kita teruskan pada soalan yang seterusnya. Okey. Seekor ikan pari mempunyai berat 1.36 kg. Berapakah jumlah berat bagi 10 ekor ikan pari yang sama? Okey. Jadi kita boleh tulis dulu dalam bentuk ayat matematik, iaitu 1.36 kg. Kita perlu darabkan dengan 10. Andai kata ada 10 ekor ikan yang sama berat. Jadi kita selesaikan. Ada dua cara yang cikgu nak ajarkan kamu, iaitu yang pertama cara macam tadi, 1.36 darab dengan 10 menggunakan cara bentuk lazim. Okey, kemudian kita darabkan, ini unit dia kilogram 6 darab sifar, sifar, 3 darab sifar, sifar, 1 darab sifar, sifar. Okey. Dan kita teruskan dengan darab untuk rumah puluh pula, tapi kita jangan lupa untuk darab rumah puluh kita perlu kosongkan di bahagian sar dia. Okey. 6 darab 1 6, 3 darab 1 3, 1 darab 1 1. Okey, kemudian kat bawah ni kita perlu buat operasi tambah. Jangan lupa untuk buat operasi tambah, dan kita tambahkan sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah 6, 6, sifar tambah 3, 3, 1, 1 lah. Okey. Kemudian kita kira berapa, kat manakah titik perpuluhan dia. Macam cikgu terangkan tadi, kita kira ada 1, 2. 2 kali lompat untuk sampai di tempat titik perpuluhan. Jadi sama juga dengan jawapan, kita kena lompat 2 kali. 1, 2. Kemudian kita sampailah di tempat titik perpuluhan. Jadi jawapan kita sekarang ialah 13.6 kilogram. Untuk perpuluhan, jika sifar ni dekat belakang dia tak ada nombor dah, jadi kita tak perlu tulis nombor sifar tu. Okey. Jadi jawapan kita ialah 13.6 kilogram. Okey, cara yang kedua, yang ini kita panggil sebagai cara, kaedah dia, nama dia darab cepat. Untuk kertas 1 yang melibatkan soalan pilihan jawapan A, B, C, D, kamu boleh guna kaedah darab cepat ni, iaitu cara dia 1.36 kita tuliskan. Kemudian kita kena darabkan dengan 10. Kita tengok kat nombor 10 ni ada berapa sifar. Okey, ada 1 sifar. Jadi untuk 1 sifar kita akan gerakkan titik perpuluhan. Kita akan gerakkan titik perpuluhan sebanyak sekali. Okey, kat mana? Sama ada kita nak tentukan nak gerakkan ke kanan ataupun ke kiri. Kita perlu tengok pada operasi. Sekarang ni operasi kita ialah darab. Bila darab, nombor akan menjadi lebih besar. Okey, kalau dalam operasi darab, nombor akan jadi lebih besar. Jadi bila nombor jadi lebih besar, kita nak jadikan nombor ni lebih besar, kita gerakkan ke kanan. Sebanyak 1 kali, sebab kita ada 1 je bilangan sifar ni. Okey, jadi jawapan kita kat titik perpuluhan kita yang baru ada dekat sini. Jadi jawapannya ialah 13.6 kilogram. Jadi jawapan yang kita dapat sama dengan yang kita buat bentuk lazim. Okey, sama je. Cuma kaedah sahaja yang berbeza. Okey, itu kaedah namanya darab cepat. Maksudnya kita tak perlu buat bentuk lazim, tapi kita dah dapat jawapan. Dan yang kamu perlu ingat ialah kita perlu gerakkan titik perpuluhan sebanyak mana kita sifar yang ada dalam soalan. Contohnya dalam soalan darab dengan 10, jadi ada 1 sifar, kita gerakkan ke kanan sebanyak 1 kali. Okey. Tak apa, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Nanti kita akan jumpa lagi soalan yang boleh kita buat darab cepat ni. Okey, soalan seterusnya 8 darab 2.3 gram. Okey.
dalam operasi darab, walaupun kita jumpa nombor di depan ni ialah nombor 8 dulu, tapi dalam jalan kira kita boleh tukarkan menjadi 2.3 dulu. Okey, 2.3 darab 8. Kerana dalam operasi darab kita boleh terbalikkan dia. 8 darab 2.3, jawapannya akan sama juga dengan 2.3 darab 8. Okey, kemudian kita gariskan. 3 darab 8, 24. 4 di rumah sar dekat bawah, 2 naik atas. Okey, 2 darab 8, 16. 16 tambah pula dengan 2 di atas ni tadi, dapat 18. Okey, sekarang ni kita tentukan titik perpuluhan dia. Kita lompat satu kali, dah sampai. Jadi yang ni pun kita lompat sekali, dah sampai ke titik perpuluhan. Jadi unit dia dalam apa? Tadi 2.3 unit dia dalam gram, jawapan pun unit dalam gram. Okey, jadi jawapan kita ialah 18.4 gram. Baik. Kalau kamu ada soalan, boleh masukkan dekat ruangan komen. Kita tengok soalan yang seterusnya. 7 darab 5.43 meter. M dekat situ maksudnya meter. Okey, so kita masukkan dalam soalan. Cikgu nak tukar, cikgu nak gunakan 5.43 darab dengan 7. Sebabnya macam cikgu cakap tadi, untuk operasi darab kita boleh terbalikkan. 3 darab 7, 21. 1 di bawah, 2 naik atas. 4 darab 7, 28. Tambah dengan 2 jadi 30. Sifar di bawah, 3 naik atas. 5 darab 7, 35. 35 tambah dengan 3 jadi 38. Okey, kemudian kita tentukan kedudukan kedudukan titik perpuluhan. Mula dari belakang 3 ni, meter ni kita tak kira lah sebab ini ialah simbol untuk unit. Kita kira daripada belakang nombornya 3, ni 1, 2. Okey, so kita lompat 2 kali untuk sampai ke titik perpuluhan. Dekat bahagian jawapan pun kita akan lompat sebanyak 2 kali juga. 1, 2. Jadi titik perpuluhannya ialah di sini. Unit dia juga sama. Kita turunkan je unit dia, tak ada perubahan. Jadi jawapannya ialah 38.01 meter. Okey, jawapannya 38.01 meter. Okey, sebabkan sifar ni walaupun dia berada di tengah, kita tak boleh tulis 3 perpuluhan, kita tak boleh letakkan 38.1 meter. Kerana kita dah tinggalkan satu tempat puluhan, iaitu sifar tu. Di situ tak boleh. Kita tetapkan tulis 38.1 meter. Yang ni yang betul. Sebab belakang sifar ni ada nombor, menyebabkan sifar ni ada nilai. Okey, tapi kalau 38 perpuluhan sifar, jawapan dia 38 perpuluhan sifar, kita boleh tulis sebagai 38 sahaja. Okey, yang ni betul. Sebab belakang sifar ni tak ada nombor. Okey, kalau belakang sifar ada nombor, kita kena tulis juga sifar tu. Baik, boleh faham? Okey, seterusnya kita tengok pada soalan. Soalan seterusnya 2 darab 65.321. Okey, cikgu tukarkan 65 di hadapan darab dengan 2. Okey, dalam soalan ni dia tak nyatakan unit, jadi kita pun tak perlu letakkan apa-apa unit. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 5 darab 2, 10. Sifar di bawah, 1 naik atas. 6 darab 2, 12. Tambah 1 di atas jadi 13. Kemudian kita kira untuk tentukan kedudukan titik perpuluhan. 1, 2,
3. Jadi kita kena lompat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, jadi kita dah dapat kedudukan titik perpuluhan dan kita boleh baca jawapan kita sebagai 130.642. 642. Cara baca nombor selepas titik perpuluhan ialah kita tak sebutkan rumah sebab dia dah tak ada rumah dah. 642 sahaja. Okey. Seterusnya, okey, yang ni kita nak buat kaedah darab cepat, macam yang cikgu sebut tadi, iaitu soalan ni 54.319. Okey, kemudian kita kira ada berapa sifar. Ada 1 sifar untuk 10. Jadi kita lompat ke kanan, ni membawa masuk ke kanan. Darab ni membawa masuk gerak ke kanan. Okey, jadi kita gerak ke kanan sebanyak 1 kali. Jadi kedudukan titik perpuluhan kita yang baru ialah 534.19. Okey. Terus kepada soalan seterusnya. Sekarang ni disuruh kita darabkan 1000 dengan 8 perpuluhan sifar 6. Tulis dulu nombor perpuluhan 8 perpuluhan sifar 6. Okey, kemudian kita nak gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebab operasi darab ke kanan. Okey, kena ingat. Dan berapa kali ke kanan tu? Kita bilang sifar. 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kedudukan titik perpuluhan yang baru ialah di belakang 6. Bermaksud jawapannya ialah titik sifar. Kalau nak letaklah 8006 jawapan dia. Ataupun kalau kita buat 8 sifar 6, 8000 sahaja pun betul juga. Okey. Jadi kita boleh letaklah jawapan dia sama ada 8006 ataupun 8006 perpuluhan sifar. Kedua-duanya betul. Okey, janji kita gerakkan titik perpuluhan tu sebanyak 3 kali sebab ada 3 sifar dalam 1000 ni. Kemudian sebabkan operasi darab, kita gerakkan titik perpuluhan tu ke arah kanan. Baik. Seterusnya, kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang terakhir ni. Dua soalan yang terakhir ni. 2.087. Kita perlu darabkan dengan 100. Kita kira 100 ada berapa sifar? 1, 2. Ada 2 sifar dan operasi darab kita bawa ke kanan. Jadi kita gerakkan ke kanan 2 kali. 1, 2. Titik perpuluhan yang baru di sini, jawapannya ialah 208.7. Okey, dan soalan yang terakhir 92.4. Kita darabkan dengan 1000. Jadi ada berapa sifar? 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Operasi darab bawa ke kanan. Jadi kita pun gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, di ruang kosong ni kita letakkan sifar. Okey, ikut dia punya lekuk dia tu. Kalau ada 2 lekuk yang tak ada nombor, kita letak 2 sifar. Jadi jawapannya ialah, titik perpuluhannya di belakang ni lah, 92,400 jawapannya. Okey, ini dah jawapannya. Okey, cikgu harap kamu faham dengan cara darab perpuluhan yang cikgu ajarkan ni, iaitu sekarang ni kita belajar 2 kaedah dengan kaedah bentuk lazim ataupun kaedah darab cepat yang hanya boleh digunakan. Kaedah darab cepat ni hanya boleh digunakan jika melibatkan darab 10, 100, 1000. Yang melibatkan yang macam nombor yang 1000, 100 dengan 10 ni sahaja kita boleh guna kaedah darab cepat. Okey, selain daripada tu kita perlu buat bentuk lazim. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham. Sebarang soalan boleh kamu tanya pada cikgu di ruangan komen ataupun boleh hubungi cikgu. Okey, itu saja kita belajar hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas yang akan datang.